Alright, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Dalam kali ini saya berpendapat ini antara yang terpenting kalau you nak trading dan lebih baik supaya tak terperangkap dalam konsep asas ia sell di pucuk, buy di akar kan. So macam mana nak selesaikan masalah ni? Banyak cara yang saya gunakan, tapi salah satu cara yang selalu saya tengok ialah guna candlestick kosong. Okay, macam mana candlestick kosong? Nombor satu kena faham kan. Nombor satu lah kena faham konsep dia dulu. Okay, so saya buat ni dalam bentuk menarik sikit lah So nombor satu ialah you kena faham iaitu konsep macam ni. Okay. Nombor satu yang pertama mesti faham iaitu open dan juga close. Apa benda? Candlestick lah kan. Candlestick. Okay. So open dan close candlestick ni satu main peranan penting. Satu ialah asas dulu. Kita pergi asas. Katalah ini candlestick bull. Kan. Ini candlestick bull. Apa maksud candlestick bull? Bermaksudlah dia punya open di bawah sini, close di atas ni. Sebab tu dia jadi bull kan. Maksudnya price ni naik ke atas dan close ke atas kan. Lepas tu katalah satu lagi ada bear. Oops, katalah satu lagi ada bear. Bear ni hitam lah pula kan. Tak apa, kita buat hitam. Okay, katalah satu bear. Saya bawahkan sikit. You perasan tak kat sini bear? Bear ni tak kira lah apa bentuk dia asalkan bear. So bear kalau kita tengok dalam kes ni kan, iaitu apa yang kita boleh tuliskan dekat sini ialah kita boleh tengok dia punya open price, close price kat sini kan. Tapi poin utama saya nak cakap ialah katalah dia bersebelahan dekat dua ni. Kalau you perasan, poin utama saya nak tekankan ialah supaya you nampak yang open dia ni dan close price dia ni sudah berlepasi. So ini bermaksud ialah ini sudah membentuk trend downtrend. Ini asas dia Saya bagi asas-asas dulu. Benda ni walaupun nampak asas tapi sangat penting Satu dinamakan sebagai trend. Dah tunjuk trend downtrend. Okay, trend downtrend. Itu nombor satu lah yang paling penting Tu open close candlestick kan, dia tunjuk kat situ. Jadi kita faham yang dia adalah bentuk trend downtrend. Okay, trend downtrend. Okay, jadi secara tak langsung dia membentuk kepada dah bagi signal awal. Jadi maksudnya kalau you nampak benda ni, dia ada filter lain lah. Tapi asas, pergi asas dulu Mana kalau you nampak benda ni price naik sampai sini kan, di kawasan yang dekat sini kena berlaku benda ni. Barulah you boleh kata okay, dia dah start nak turun. Baru start turun tapi belum turun. So macam mana nak confirmkan dia? Ini kalau nak scalping, tak nak float dan sebagainya, macam mana nak confirm? So persoalan dia kena tunggu semasa kenaikan dia. Macam mana semasa kenaikan dia? Sebagai contoh, okay, ni satu. Okay, sebagai contoh semasa kenaikan dia macam ni. Semasa kenaikan dia, apa yang you kena faham iaitu dia membentuk resistance. Let's say support resistance. Support resistance terbentuk macam ni Satu ialah ada bear. Katalah bull dulu lah. Kita buat bull, bear rajin pula nak tukar color-color kali ni kan. So bull. Lepas tu ada apa? Ada iaitu bear kan. Ada bear cuba turun kan. Bear. Okay, bear. Lepas tu tiba-tiba ada bull. Kita buat asas-asas lah Nak tak tulis semua memang tak sebab masa kan. Tapi poin utama lah you faham dari segi penggunaan dia. Lepas tu ada bentuk bull, balik bull. So bull ni kalau you nampak dia dah melepasi mamat ni. So maksudnya dia telah membentuk mamat bear ni. Jadi bermaksud close price, open price dah dikalahkan oleh close price dia ni kan. So maksud ini secara tak langsung membentuk apa benda ni? Support. Okay, membentuk support. Okay, so maksudnya kena gabung lah. Okay, yang nombor satu tadi, yang dekat sini kena gabung. Okay, yang nombor satu, yang ni konsep ni semua ni. Satu, nombor dua ialah masa kenaikan tadi ialah kena gabung yang mamat ni semua. Kan? Maksud dia macam mana? Maksud dia macam ni. Ni mudah untuk you faham. Satu ialah you faham ketika kenaikan. Ni saya buat cantik sikit lah. Ada bull. Lepas tu katalah saya buat macam ni. Ni saya buat sampel lah Lepas tu saya buat bear. Okay, ni bear. Ni bear. Ni bear. Okay. Okay, alright. Ni sampel dia. Lepas tu ada satu. Tiba-tiba bear. Lepas tu ada satu bear. Lepas tu ni ada satu bull. Okay, ada satu bull. Let's say lah. Ni gambaran. Lepas tu nanti kita tengok chart. Jadi you dah faham semasa kenaikan tu dia membentuk support. Kan? Semasa kenaikan tu dia membentuk support. Maksudnya ni zone support ni. Faham tak? Ini semua zone support ni kan. Ni zone support. Lepas tu yang pertama ni you dah faham. Konsep yang pertama, yang ni dah settle. Ni asas-asas. Lepas tu kita pergi detail lah. Relax lah.
Kena belajar salah satu dulu. Okay, ni adalah yang ni. Yang ni maksudnya dah settle. Yang nombor 1 dah settle. Yang settle yang mana? Yang ni. Konsep yang ni dah settle. Faham tak? Yang kedua, masa dia turun resistance, support resistance dekat yang mamat ni settle tak? Oh, mamat ni dah settle. Pasal close price ni dah close di bawah support. Kedua. Barulah yang ini adalah valid untuk sell. Ni satu filter je lah. Alright? Boleh? So, sekarang ni kita akan pergi kepada pergerakan graf. Nombor 1 lah tengok. Kan perhatikan di sini. Okay, alright. Perhatikan di sini konsep dia. Alright, perhatikan. Benda yang you boleh nampak, satu ialah bull dah matikan bear. Masih bear dah matikan bull kan kes ni. So, ini dah clear. Nombor 2 ialah tengok yang sini. Tengok bahagian sini kan. Tengok bahagian sini di mana sudah ada satu break yang boleh support. Ni you dah belajar tadi kan. So, jadi bila dah ada support break macam ni, barulah valid semua ini zone entry. Nampak? Ini semua adalah zone entry. Okay, nampak? Ni semua adalah zone entry. Jadi maksudnya ni semua valid lah. Jadi kalau kita nak tengok dia turun, dia tak boleh terus daripada sini. Biasanya dia tak naik macam ni. Kan dia akan kena buat benda yang sama juga. Kan dia kena stick bear, bull break bear, break support resistance, barulah ada buy kat sini. Itu konsep dia. Jadi biasanya dia ada macam ni macam ni. Ataupun double top, double bottom, ataupun triple bottom baru dia naik. Okay, boleh? So, benda ni you boleh tengok dalam konsep market structure. Saya ada kongsi kemudian. Dan ada filter yang tertentu. Khususnya ialah filter di menggunakan BB, kan menggunakan MA, menggunakan Stoch dan macam-macam lah. Tapi poin utama lah you faham candlestick kosong ni pasal dia sangat penting. Kan, untuk memahami dekat mana reversal. Bukannya kita duduk layer-layer kita tu pasal. Kita kena tunggu signal terutamanya di M5, M15. Okay, saya start daripada M1 tapi biasanya saya nampak market break betul-betul M5, M15. Okay, so jumpa lagi. Please like, comment dan juga subscribe video ni. Kalau ada komen dan sebagainya, please kan tulis. Jangan risau kalau video tak keluar dalam masa terdekat saya tak jawab. Tapi saya akan jawab. Cuma dia kena sesuaikan masa ke masa lah. Alright, all the best. Assalamualaikum dan salam hormat.